Baik. Malam ni dia kena pergi dua di Faisha tu. Saat ini ni sebab cuba kan tak ada. Bukan tak ada. Yang betul. Siap minta tolong salah. Cadangan tu dia. Imam PPN Sian. Baik. Kita ke majlis dengan macam kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qadudul mujahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang hormati Fadil Tuan Imam kita, tak lupa juga Tuan Bilal, seluruhnya Jawatan Kuasa Masjid, siap masjid, tuan-tuan dan puan muslimin muslimat berbahagia. Alhamdulillah, kita banyakkan puji dan syukur kepada Allah Ta'ala, kerana dengan izin Allah Ta'ala kita dapat bersama sekali lagi untuk kita menyambung pembahasan daripada kitab Aqidatul Najin ni, yang mana kitab ni adalah satu kitab tauhid yang kitab tua punya, tak lama, yang dikarang oleh Syekh Zainal Abidin bin Muhammad Al-Fatani rahimahullah ta'ala. Akidah maknanya kepercayaan, Najin maknanya kemenangan ataupun kelepasan daripada api neraka. Baik. Jadi malam ni kita ramai yang tak adil malam ni kan, yang otak-otak tak tahu mana ni kan. Jadi kita ulang balik lah yang muka surat apa tu, pada tambih tu, peringatan yang Rumi muka surat 37. Boleh ulang balik ya, 37 tambih peringatan. Baik. InsyaAllah. Qala musannifu Allah Ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi darain amin. Telah berkata oleh musannif ataupun pengarang, dan telah memberi manfaat akan ilmunya insya-Allah, dan dua negara, itulah dunia dan juga akhirat. Kalau Jawi muka surat 14, Rumi muka surat 37. Ni apa 37. Jadi kita ulang balik semula. Baik. Tambih peringatan. Maka makna nazar ataupun tilik baik. An-nazar itu pada logah, itu itulah memandang dengan mata kepala. Makna nazar pada logah ataupun bahasa, iaitu memandang dengan mata kepala, memandang dengan mata kita lah. Apa benda bunyi tu? Dan maknanya pada istilah, iaitu kita aturkan dua pekerjaan yang maklum, keduanya supaya sampai ia pada mengetahui perkara yang majhul.
Kita aturkan dua pekerjaan, dua urusan yang maklum supaya sampai pada mengetahui perkara yang majhul, benda yang tak tahu. Dinamakan sebagai qadiyah lah. Qadiyah ni mana gabungan antara mubtada dengan khabar. Kalau ada ilmu apa tu? Ilmu mantik, mahmul dengan maudhu'. Gabungan antara mahmul dengan maudhu'. Kalau ada ilmu nahwu, gabungan antara mubtada dan khabar. Pembuka ayat dan juga penutup ayat. Pembuka dan juga penutup. Itu dia katakan sebagai qadiyah. Mana apabila berjumpa qadiyah pertama dengan qadiyah kedua, maka terhasillah qadiyah yang ketiga. Kita campurkan dua qadiyah pertama yang terdiri daripada mubtada dan khabar. Kemudian kita campur dengan qadiyah kedua yang terdiri daripada mubtada dan khabar juga, maka terhasillah qadiyah yang ketiga. Qadiyah yang majhul, yang tak tahu selama ni, maka terhasillah. Itu dikatakan sebagai nazar pada istilah. Iaitu kita aturkan dua pekerjaan yang maklum. Keduanya supaya sampai kepada mengetahui pekerjaan yang majhul. Maklum benda yang tahu, supaya kita sampai pada benda yang tak tahu. Yang tak tahu tu aslinya kita tahulah. Seperti kita susunkan qadiyah sughra serta qadiyah kubra. Qadiyah maknanya gabungan antara mubtada dan khabar, pembuka ayat dan juga penutup ayat. Contohnya, Zaidun qa'imun, laki itu berdiri. Seorang laki bernama Zaid telah berdiri. Mana terdiri daripada mubtada dan juga khabar. Kemudian diambil natijah daripada pekerjaan itu. Seperti kita katakan alam mutaghayyir. Alam itu berubah. Wa kullu mutaghayyir hadis. Setiap yang berubah itu adalah baru. Setiap yang berubah itu baru. Kalau kita lihat terjemahan dia, bermula alam itu berubah-ubah. Ini dinamakan sebagai qadiyah sughra. Dan tiap-tiap yang berubah itu dinamakan sebagai qadiyah kubra. Maka natijah dia ialah alam itu baru. Al-alam adalah hadis. Jadi kita combine qadiyah yang pertama dengan qadiyah kedua, maka jadi qadiyah ketiga. Alam mutaghayyir, alam itu berubah. Wa kullu mutaghayyir hadis, tiap yang berubah itu adalah baru. Natijahnya al-alam hadis. Alam itu adalah baharu. Alam itu baharulah. Ini pembahasan dalam ilmu mantik. Kalau siapa belajar ilmu mantik, ilmu logik akal ni, dia akan jumpalah tentang qadiyah lah, qadiyah sughra, qadiyah kubra, mahmul dengan maudhu'. Kalau dalam ilmu mantik dia tak sebut mubtada khabar. Dalam ilmu nahwu baru kita jumpa mubtada dan khabar. Pemubtada dan juga pembuka ayat dan juga penutup ayat. Dan ilmu mantik dia tak sebut mubtada khabar. Walaupun ada kadang-kadang istilah itu digunakan. Itu juga dalam ilmu bayan ataupun ma'ani, jarang digunakan perkataan mubtada khabar. Biasanya digunakan perkataan mahmul dan juga maudhu'. Maudhu' dengan mahmul. Kita ulang semula. Maka iaitu nazar itu pada logah memandang dengan mata kepala kita. Kita melihat sesuatu dengan mata bulat kita lah, mata hitam kita. Dan maknanya pada istilah ialah kita aturkan dua pekerjaan yang maklum, keduanya supaya sampai pada mengetahui pekerjaan yang majhul. Pekerjaan yang kita tahu supaya terhasil pekerjaan yang kita tak tahu. Pada asalnya kita tak tahu pun pekerjaan tadi. Seperti kita susunkan qadiyah sughra serta qadiyah kubra. Qadiyah yang besar serta dengan qadiyah yang besar, yang kecil. Kita gabungkan dulu. Kemudian diambil natijahnya daripada keduanya. Bila bergabung qadiyah sughra dan qadiyah kubra, maka terhasillah satu qadiyah yang lain. Seperti kita katakan alam mutaghayyir. Alam itu berubah. Wa kullu mutaghayyir hadis. Setiap berubah itu adalah benda baharu. Natijahnya alam itu adalah benda baharu. Alam itu adalah benda baharu. Mana alam baharu itu ialah natijah daripada gabungan antara dua qadiyah sughra dan juga qadiyah kubra. Lihat terjemah itu artinya bermula alam itu berubah-ubah. Ini dinamakan sebagai qadiyah sughra.
Dan tiap-tiap yang berubah itu baharu. Ini dinamakan sebagai qadiyah kubra, qadiyah yang besar. Maka natijahnya itu bermula alam itu baharu, dan makna natijah itu itulah faedah daripada dua jumlah. Baik, apakah dikatakan sebagai natijah? Biasa makna natijah ni kehasilan kan. Okey, dalam bahasa Melayu biasa bukan perkataan natijah dia. Natijah itu asalnya daripada perkataan bahasa Arab. Natijah ada perkataan bahasa Arab, tapi digunakan dalam bahasa Melayu. Dan banyak dalam bahasa Melayu ni dipinjam dari perkataan bahasa Arab. Contohnya takwa. Takwa bahasa Arab. Sabar bahasa Arab. Tapi digunakan dalam bahasa Melayu. Okey? Begitu juga dengan perkataan natijah. Asalnya bahasa Arab, digunakan dalam bahasa Melayu. Baik, tuan-tuan, Dan mana natijah itu faedah daripada dua jumlah. Gabungan pada dua jumlah, qadiyah sughra dengan qadiyah kubra, maka terhasillah qadiyah yang ketiga. Dan jumlah pun namanya, dan qadiyah pun namanya. Semalah kalau kita nak katakan jumlah boleh, dan kalau kita nak katakan qadiyah pun boleh jugalah. Tak ada masalah kata musannif ataupun pengarang kitab ini. Faham kan? Boleh faham kan? Tak faham nanti ulang kaji semula lah. Baik. Maka naklah kita tilik kepada segala kelakuan diri kita, kata musannif. Kemudian kita tilik mana kita fikir, kita perhatikan, kita buat kajian tentang diri kita sendiri. Kerana ia terlebih hampir kepada kita. Diri kita lah yang paling hampir pada kita. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ceklah diri kita sendiri sebelum kita cek orang lain. Semak diri kita dulu sebelum kita semak diri orang lain. Nampak tak? Banyak ada kala kita ni duk semak orang lain, duk perhatikan orang lain, dia tak perhati pada diri dia sendiri. Yang paling baik kita cek diri kita semula, perhatikan dulu, baru kita perhati orang lain. Baik. Maka adalah pada diri kita itu terkadang atas pendengar. Pada diri kita itu adanya pendengaran, kemudian penglihatan, penglihat, dan berkata-kata. Dan pada diri kita aja ada panjang dan lebar. Panjang mana tinggi lah, tinggi, dan ada masa yang lebar. Lebar ni membesar diri kita. Dan ada yang pendek. Dan ada redha dan ada marah. Pada diri manusia ni ada yang sifatnya redha, dan ada kalau manusia ni bersifat pemarah, pembengih, sabar. Okey? Dan pada diri kita pun adanya putih, ada merah, ada kulit putih, ada kulit merah. Kan? Dan ada yang hitam, ada yang ilmu dan jahil. Ada yang berilmu dan ada yang jahil. Dan ada yang beriman, ada yang kufur. Ada yang lazat, ada yang pedih. Dan lain-lainnya daripada segala arat yang berdiri pada diri kita. So maknanya pengarang suruh tilik diri kita, perhatikan diri kita ni. Segala sifat yang ada pada kita. Ada yang kata kulit dia hitam tapi hati baik. Ada muka cantik lawa tapi hati buruk. Betul tak? Ada yang luaran cantik, dalam pun cantik. Orang yang cantik lawa, kemudian dalam pun baik, tak ada sak dengki dan sebagainya. Tapi ada orang kadang-kadang muka cantik lawa, handsome, tapi suka fitnah sana, suka fitnah sini. Tak? Laknat sana, laknat sini, maki sana, maki sini. Muka cantik lawa. Okey? Itu sebabnya kita jangan nilai seorang itu pada muka dia, pada kecantikan luarannya. Nilailah pada dalaman dia, akhlak dia, kelakuan yang baik. Betul tak? Itu sebab Nabi SAW sebut, dia kata, unzuru ila suwarikum, unzuru ila qulubikum, wala tanzuru ila suwarikum. Tiliklah kepada dalaman kamu, jangan kamu tilik kepada rupa paras kamu. Jangan kita duduk fikir lawa cantik orang, kan? Tapi dalamannya buruk. Baik, Jadi pada diri kita itu berbagai sifat-sifat arat yang ada pada kita. Kerana kita ni termasuk dalam kumpulan arat. Okey? Dan arat ni duduk pada makhluk. Duduk pada makhluk. Makhluk terbagi pada dua. Bila disebut makhluk terbagi pada dua. Pertama, jirib ataupun jisim. Yang kedua adalah arat.
Jisim ataupun jirim ialah mengambil suatu benda akan kadar lapang dia. Sedangkan arat ialah sifat yang duduk pada jirim atau jisim. Tinggi, rendah, pendek, hitam, kan, putih, okey, bergerak, diam, itu dikatakan sebagai arat. Arat ni duduk pada jirim. Arat ialah satu benda yang tidak boleh bercerai tanggal daripada jirim. Di mana ada jirim, di situlah ada dia. Kalau dia tak bergerak, maka dia diam. Kalau tak diam, dia bergerak. Itulah dikatakan sebagai arat. Itulah sebagai arat. Baik, kita ulang semula. Maka naklah kita tilik, mana perhatikan kepada segala kelakuan pada diri kita, kerana ia terlebih hampir kepada diri kita. Dan maka adalah pada diri kita itu terkadang adalah pendengar. Pada diri kita kadang-kadang ada sifat mendengar. Ada orang tak boleh dengar, tapi kita alhamdulillah boleh mendengar. Penglihat, kita ada mata yang boleh melihat. Berkata-kata, alhamdulillah kita semua boleh bercakap. Tak ada bisu kat sini. Okey. Panjang, alhamdulillah, ada yang tinggi. Dan lebar, ada yang bidang, pendek, ada yang rendah. Okey. Rendah kan? Tapi yang kita kata pelekehkan orang yang rendah. Orang cacat juga, kadang kita pelekehkan orang cacat. Kadang walaupun dia cacat, tapi ada kelebihan dia. Kelebihan lain kan? Tengoklah tu, kalau dalam sukan pun dia ada sukan apa tu? Paralimpik. Sukan Paralimpik. Pada sukan Paralimpik ni bukan dia tak saja peringkat dunia. Peringkat dunia sukan ni. Itu yang peserta Malaysia tu hebat-hebat tu. Kan? Jadi duit, jadi hartawan, duit banyak. Kenapa? Kerana masuk pertandingan Paralimpik. Betul tak? Kita yang sempurna pun tak boleh lawan dia lah. Tak boleh lawan dia. Dia lari tu lagi laju, macam lepas kudung dia lagi. Mencanak lagi kan. Banyak rekod dipecahkan. Kita pun tak boleh nak lawan dia lah. Nampak? Allah Ta'ala bagi kelebihan daripada sudut itulah. Walaupun dia cacat, betul tak? Cacat, ada kelebihan dia. Baik. Kemudian ada yang pendek, tinggi, rendah. Ada yang bersifat redha, ada yang suka marah, ada yang kulit putih, ada yang merah, hitam dan sebagainya. Ada yang berilmu dan ada jahil. Ada berilmu, ada yang jahil. Alhamdulillah, masing-masing berilmu. Sekolah pun masing-masing tak kurang mengalah. Ada yang orang kata sampai ada ijazah, ada diploma kan. Masing-masing hebat sikit ilmu. Pekerjaan pun masing-masing bagus. Pencen tu lah, pencen ni. Pencen sebulan kadang-kadang 5,000 pencen sebulan. Hebat tu, dia banyak. Kenapa? Kerana hasil daripada pekerjaan dia waktu dia bekerja dulu. Baik, Dan ada yang kufur. Ada beriman, ada kufur, ada kafir. Ada yang sifat lazat dan pedih. Bila kita merasa sesuatu, makanan kadang-kadang ada yang makanan kita rasa tu lazat. Mana sifat perasa lidah yang kita ni. Alhamdulillah, ada manusia yang tidak ada sifat perasa. Apa yang dia makan sama je. Orang kata sedap, dia kata tak sedap. Orang kata bagus, dia kata tak bagus. Ada yang buta warna pun ada. Buta warna. Sama je warna pada dia. Kita, bila kita pandang tu, ada pelbagai warna di alam ni kan, cantik lawa. Tapi orang ada buta warna. Tak boleh nak beza hitam dengan putih. Tak boleh nak bezakan antara hijau dengan bukan hijau. Biru dengan kuning. Dia tak boleh dibezakan. Dia jahil dalam bab warna ni. Tuan-tuan, alhamdulillah. Kita alhamdulillah tuan-tuan, kita boleh bezakan. Nampak? Dan lainnya daripada segala arat yang berdiri pada diri kita. Jadi semua sifat-sifat tadi, tinggi, rendah, panjang, pendek, bergerak, tak bergerak, itu semua sifat yang ada pada makhluk. Maka sekaliannya itu berubah-ubah semuanya. Ada masa berubah. Ada masa tinggi, ada masa rendah. Betul tak? Ada masa panjang, ada masa pendek. Itu sifat yang ada pada alam dunia ni. Baik. Tapi kalau Allah Ta'ala jadikan macam kita ni, tinggi tu je lah. Tak dapat tinggi lagi lah. Ada manusia tuan-tuan, dia memang macam kita manusia ni, kita ada satu tahap tinggi. Lebih daripada tinggi tu tak boleh. Itulah tahap tinggi kita. Lebih daripada tu tak ada. Gondah adalah kot. Dah tinggi tu gondah balik. Ada juga. Ada yang dulu kita kuat, muda-muda kuat kan.
Bila dah tua dah lemah. Dah tua dah lemah. Gigi pun tak ada orang tuan. Gigi pun tak ada. Pakai gigi palsu. Pakai gigi palsu pula, ada pula pantang tak boleh makan penganan. Kalau ada gigi palsu makan penganan, apa jadi tuan-tuan? Melokek gigi palsu tu kat penganan tu lah. Sesilap tertalan pula gigi palsu pula. Tuan-tuan. Itu bahaya bagi gigi palsu ni. Tapi nak buat macam mana? Dah tak ada gigi lain tak? Tu yang gigi yang ada, gigi palsu. Tapi kena berhati-hati jugalah palsu. Baik. Dan keluar daripada Adam kepada wujud. Dan daripada wujud kepada Adam. Itu sifat daripada makhluk. Keluar daripada Adam, keluar daripada tak ada kepada ada. Dan daripada ada kepada tak ada. Macam kita manusia ni, asal daripada kejadian kita tak wujud alam dunia ni kan. Kita berada di alam roh. Kena Allah Ta'ala menciptakan kita. Lahirlah kita ke dunia. Sampai ke tahap besok, kita akan meninggal dunia. Kembali semula ke alam roh. Kembali semula ke alam roh. Itu hakikat kejadian yang terdapat dalam malam ini. Berbeza dengan Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala yang menciptakan, Wallahu yuhyi wa yumiit. Wallahu yuhyi wa yumiit. Dialah yang menghidupkan dan dialah yang mematikan. Baik. Kemudian, dan demikian itu dalil bagi baharu. Demikian tadi tuan-tuan, semua merupakan sebagai dalil ataupun keterangan ataupun bukti bahawa kita ni adalah benda baharu dan berkendak kepada yang menjadikan dia, iaitu Allah Ta'ala. Jadi kita ni merupakan makhluk yang dicipta oleh Allah. Kita adalah makhluk. Allah Ta'ala adalah Khalik, pencipta. Khalik mana pencipta. Khalik daripada perkataan isim fa'il, yang mencipta. Makhluk isim maf'ul, yang kena cipta ataupun yang kita kena jadikan. Kita bukannya Khalik, kita bukannya Khalik, kita bukannya pencipta, tapi kita benda yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam dunia ni manusia mengaku, kadang-kadang dia mengakulah, akulah yang buat rumah tu, akulah yang buat kereta tu, akulah buat jambatan tu. Kalau tak ada akulah, tak jadilah jambatan tu. Kalau bukanlah aku engineer je, jambatan tu takkan ada. Kalau bukan aku yang buat rumah tu, design rumah tu, sudah tentu rumah tu pun tak ada. Manusia kadang-kadang mengaku begitu, dialah yang membuat, yang mencipta dan sebagainya. Hakikatnya pencipta yang sebenar ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya meminjam sahaja ilmu yang Allah Ta'ala turunkan kepada dia, ilhamkan kepada dia. Kalau Allah Ta'ala tak bagi, tak nak kongsi ilmu dia, sudah tentu manusia pun tak boleh buat apa. Sebuah rumah pun manusia tak boleh buat. Sebiji kereta pun manusia tidak akan mampu buat. Okey? Sampai ke tahap besok semuanya akan musnah dan semuanya akan kembali semula kepada Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Dan yang menjadikan dia itu ialah Tuhan yang amat kuasa, lagi wajib wujud, lagi yang wajib wujud, lagi am ilmunya, lagi am mana umum akan ilmu dia Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala ni ilmu dia tidak terbatas. Yang Allah Ta'ala bersifat alim, maha mengetahui. Allah Ta'ala bersifat alim, maha mengetahui. Kita juga alim juga, kita mengetahui juga. Tetapi pengetahuan kita terbatas. Ada had dia. Malahan kadang-kadang seorang tuan-tuan, walaupun dia pakar satu benda, dia pakar dalam satu benda tu saja. Benda lain dia tak pakar. Di benda lain tak pakar. Mungkin kadang-kadang kalau manusia ni mungkin dia boleh buat roket. Boleh buat roket. Contoh saintis boleh buat roket, naik ke angkasa lepas, pergi ke ISS kan, pakar dalam bab tu. Tapi suruh dia buat penganan. Suruh dia buat penganan, boleh tak buat penganan? Tak boleh buat penganan dia. Dia tahu buat roket je. Buat roket dia tahu, dia faham. Kita suruh dia buat penganan, dia tak reti nak buat penganan. Kita suruh dia buat sumpit, tu tak sumpit. Sumpit yang pakai penganan tu lah. Suruh dia buat, tak reti dia buat lah. Dia tak reti buat. Kenapa? Kerana seorang itu ilmunya terbatas. Allah Ta'ala bagi kelebihan dia ilmu dalam bahagian eru angkasa. Tetapi dalam ilmu lain dia tak tahu. Dia tak tahu. Okey. Bab perubatan mungkin dia tak tahu. Mungkin dia bab tahu bab satu saja. Apalagi kalau kita kan lagi bodoh, lagi banyak bodoh kita tak tahu.
Faham kan tuan? Jadi Allah Ta'ala ni bersifat wajib wujud. Lagi am ilmunya, ilmunya, lagi sempurna kudratnya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah Ta'ala di atas sesuatu itu maha berkuasa. Dan iradatnya sempurna. Kemudian maka tilik pula kepada alam yang di atas. Setelah kita tilik pada diri kita, perhatikan diri kita dengan kelemahan-kelemahan pada kita, barulah kita tilik kepada alam yang lebih luas. Kita tilik pada orang lain pula, perhatikan pada orang lain pula. Banyak kalau kita tuan duk perhati orang lain, diri dia dia tak perhatikan kelemahan dia. Dia nampak kelemahan orang lain saja, kelemahan diri dia tak nampak. Nampak? Sebabnya kita kena perhatikan diri kita dahulu, ceklah kelemahan kita. Maka tilik pula kepada alam di atas yang terdiri daripada 7 petala langit dan bumi, 7 petala langit dan bulan yang Allah Ta'ala ciptakan, dan juga matahari yang Allah Ta'ala ciptakan, dan bintang, setengahnya besar dan setengahnya kecil, dan setengahnya berjalan dan setengahnya tetap. Setengah bintang tu ada yang tetap ke situ je, ada yang berjalan. Ada bintang yang terpecah menjadi bintang yang lain, dan kedudukannya bintang itu sangat jauh. Kadang ada 1 tahun cahaya, 2 tahun cahaya, jauh sangatlah perjalanan dia. Kita nampak kecil sangat bintang tu. Kalau kita zahirat mata kita perhatikan bintang tu sangat kecil, jauh sangat. Tapi sebenarnya bintang tu kalau kita nak compare dengan matahari, bintang jauh lebih besar rupanya. Bintang sebenarnya jauh lebih besar daripada matahari. Apalagi kalau nak compare dengan kita, apalagi nak compare dengan diri kita sendiri yang sangat kecil ni. Sangat kecil. Kita ni ibaratnya kalau dalam bumi kita ni macamlah satu jarum yang sangat halus. Satu jarum yang sangat halus. Kita dengan bumi pun kecil sangat diri kita. Apalagi kalau banding dengan alam yang luas, dengan bintang-bintang yang lagi besar. Masya Allah tuan-tuan, kecilnya sangat kita kan. Masya Allah. Itu pun manusia kadang-kadang sombong dia, belagak dia, sombong, ego. Masya Allah tuan-tuan. Seterusnya dan setengahnya kecil dan setengahnya berjalan, setengahnya tetap. Dan ada baginya pihak yang tertentu. Ada baginya setengah pada bintang itu pihak yang tertentu, kedudukannya atas di bawah. Dan setengahnya bercahaya. Setengah pada bintang itu bercahaya dan setengahnya kelam, tak ada cahaya. Tapi kelebihan manusia umat Allah kepada manusia ni, manusia boleh kesan bintang-bintang yang tak bercahaya. Ada bintang yang sangat besar boleh bercahaya, yang tak bercahaya tapi boleh dikesan oleh manusia lah dengan menggunakan alat, menggunakan orang kata kamera kan, kamera yang apa tu untuk lihat yang harga sampai berjuta-juta punya harga kamera tu, boleh mengesan lah alam jagat ini lah, kedudukan bintang-bintang tu. Malahan kalau tuan-tuan mungkin tuan-tuan ni pernah pergi dekat yang dekat apa tu, tengok anak bulan tu kat mana, Teluk Kemang kan. Teluk Kemang tu dia ada satu kamera tu kan, teropong kan, teropong saya tak pastilah harganya juta juga lah harga dia, untuk nak melihat kata angkasa lepas, untuk melihat angkasa lepas. Angkasa lepas ni tu kan bintang terlalu banyak. Jadi kalau kita tak tahu kedudukan bintang tu, puas kita nak cari dia, puas nak cari dia. Bintang planet Mustari ke, Zuhal ke, Pluto dan sebagainya kan. Planet-planet tu kadang-kadang kedudukan dia tak tetap, dia bergerak, sentiasa bergerak. Jadi kalau tidak ada teknologi yang canggih kan, dengan menggunakan teropong, kita pun tak tahu nak kesan di manakah planet itu berada sebenarnya. Kerana planet sangat luas, planet sangat luas, dan bintang-bintang ribu bilion bintang terdapat di alam ini, di angkasa lepas. Kalau kita tak tahu kedudukan bintang itu, macam mana kita nak kamera tu nak fokus pada bintang tu? Macam mana kamera nak fokus pada bintang tu saja? Kalau mereka tak tahu kedudukan bintang itu, kedudukan terbaru bintang itu di mana? Jadi teknologi, saya pernah pergi ke sana,
ke Teluk Kelemang tu dan pernah tengok, memang dia orang ada satu teknologi komputer punya, mereka boleh kesan di mana kedudukan terakhir bintang tersebut. Boleh kesan menggunakan kelebihan teknologi, kelebihan kecanggihan teknologi lah. Kalau tak, kita boleh tak boleh kesan bintang berapa banyak kan. Kita kadang tak boleh bezakan ni bintang apa ni planet apa ni, tak tahu lah boleh bezakan. Jadi dengan alat teknologi yang Allah Ta'ala bagi pada manusia ilham untuk cipta ni, jadi mereka tak perlu nak pening sangat nak cari kat mana kedudukan bintang itu. Kalau bulan, satu kedudukan yang sangat mudah. Bulan senang kedudukannya, dia besar kan. Dan biasanya bulan ni terang dan jelas. Matahari juga terang dan jelas. Macam planet-planet yang lain, Pluto ke, Mustari ke, Zuhal ke, Saturn ke apa kan. Planet tu dia kedudukannya saiz besar dia sama macam bintang lain, saiz besar dia. Dan mereka kedudukan sangat jauh. Kalau tidak ada kelebihan teknologi, Malaysia cerita, mereka tak tahu di mana kedudukan bintang ni sebenarnya, kedudukan planet itu. Kerana saiz lebih kurang sama je dengan bintang-bintang yang lain. Nampak tak tuan-tuan? Okey. Mungkin tuan-tuan kadang boleh pernah tengok kan? Pernah tengok menggunakan alat teropong yang Jabatan Mufti ni kan ada bawa kan. Tuan-tuan tengoklah. Mereka boleh fokus tahu kedudukan planet tu berada di mana sekarang. Nampak? Itu kelebihan Allah Ta'ala bagilah. Faham kan? Seterusnya tuan-tuan, dah setengah bercahaya, setengahnya kelam. Ada bintang-bintang yang kelam, tak ada cahaya langsung, tetapi masih bintang itu wujud. Maka sekalian itu menunjukkan baharu kerana berubah-ubah. Jadi alam ni dia sentiasa berubah-ubah. Dan tiap-tiap berubah itu berkenaan kepada yang menjadikan dia. Setiap yang berubah berkenaan kepada yang menjadikan dia. Kita pun berubah juga, daripada kita kanak-kanak kepada remaja, daripada remaja kepada dewasa, daripada dewasa kepada tua lah, daripada tua kepada innalillahi wa inna ilaihi rajiun, daripada tua kepada matilah ataupun nyanyok. Ada yang sampai nyanyok tuan-tuan, dah nyanyok baru mati. Kalau boleh kita janganlah sampai tingkat nyanyok lah. Sebab kalau nyanyok ni silap-silap pun anak-anak pun ponci dengan mak bapak dia. Dia tengok bapak nyanyok, susah nak uruskan diri. Pepatah menyebutkan bahawa seorang ibu boleh menjaga 10 orang anak. 10 orang anak boleh tentu boleh menjaga seorang ibu, betul tak? Apalagi kalau seorang ayah, belum tentu boleh menjaga. Kita boleh jaga anak kita 10 orang, alhamdulillah kan. Tapi anak kita belum tentu boleh jaga kita. Kenapa? Kerana dia sibuk dengan hal-hal dia sendiri je, hal keluarga dia sendiri, hal suami dia, hal isteri dia. Malah kadang kita pun kadang tak dipedulikan kan. Itulah dunia canggih lah sekarang ni. Baik, seterusnya tuan-tuan. Dan jadi kerana berubah-ubah itu adalah alam, dan tiap-tiap berubah itu berkenaan pada yang menjadikan dia. Kemudian tilik kepada alam yang di bawah. Bila kita dah tilik kepada alam di atas, pertama tadi musannaf pengarang suruh tilik diri kita sendiri. Perhati diri kita sendiri, kelemahan kita. Bila kita dah perhatikan kelemahan kita, kekurangan kita, kemudian kita perhati pada alam yang di atas, yang canggih yang Allah Ta'ala ciptakan. Langit yang tidak bertiang, langit yang tidak bertiang, kemudian dengan jutaan bintang-bintang Allah Ta'ala ciptakan. Lepas tu Allah Ta'ala terus tilik kepada alam yang di bawah. Alam yang di bawah terdiri pada hawa ataupun udara. Kita hidup, alhamdulillah, kita hidup dalam udara yang Allah Ta'ala bagi pinjam. Dan udara tu tak perlu dibayar pun. Kalau Allah Ta'ala kenakan bayaran macam mana? Weh kita nak bayar tuan-tuan. Weh kita nak bayar, mana cari duit nak bayar ni udara ni. Air kan, Allah Ta'ala bagi kita free air, walaupun kerajaan kenakan bayaran pada kita lah. Kerana air itu perlu ditapis, air perlu ditapis, perlu disaring dan sebagainya, supaya kita mendapat air yang bersih, supaya kita mendapat air yang bersih. Asal air itu tak ada tapis pun,
Air yang diturunkan daripada langit, air hujan turun di atas gunung atau bukit, kemudian mengalirlah ke bawah sampailah kepada laut. Sampai laut disejat oleh matahari, jadi uap, maka naik ke jadi awan, kemudian jadi air semula, kemudian turun balik. Itulah proses kejadian alam yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi akhir pada asalnya memang tidak perlu kita bayar apa-apalah. Kita juga nak udara, tak perlu kita bayar apa-apa. Tapi sekali saja Allah Ta'ala tarik benda tu, manusia pun hulu hala, tuan-tuan. Allah Ta'ala tarik air, kemarau yang panjang, habis semua air lah, sungai air tak ada, laut pun habis kering. Macam mana? Kan? Hujan tak turun-turun, macam mana, tuan-tuan? Hulu hala manusia, tuan-tuan. Mati banyak, bergelimpangan mati. Betul tak? Udara saja Allah Ta'ala cemarkan udara tercemar saja. Apa terjadi pada manusia? Udara tu asalnya bersih. Kita memerlukan udara bersih untuk kehidupan kita. Manusia mencemarkan udara. Kan? Apa terjadi pada manusia? Manusia akan mati, berkelempang macam tu. Dia umpama macam Allah Ta'ala tarik udara tu lah, mesekat tu dia udara tu. Seterusnya, alam yang di bawah juga seperti hawa udara dan awan dan bumi dan barang yang terkandung padanya daripada laut dan ma'adin. Laut ataupun ma'adin ini galian-galian. Dalam bumi kita ni ada galian emas, perak. Bawah masjid ni pun kadang kita tak tahu, tuan-tuan. Mungkin ada omeh. Mungkin bawah ada omeh bawah masjid kan, tak tahu. Kemudian apa lagi? Kayu. Allah Ta'ala mencipta kayu, Allah Ta'ala mencipta batu dan berbagai-bagai binatang yang lain, tuan-tuan. Berbagai binatang Allah Ta'ala ciptakan. Ada jantan, ada betina, ada binatang jantan, ada betina, dan masing-masing akan berkembang biak, melahirkan zuriat-zuriat yang lain. Dan sekaliannya itu menunjukkan baharu alam dan berkendak kepada yang menjadikan dia, kerana makna alam itu alamat ataupun tanda yang menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala itu yang menjadikan dia. Jadi alam ini merupakan satu tanda atau petunjuk bahawa alam ini satu benda yang dicipta, dijadikan oleh yang menciptanya, iaitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan, Allah Ta'ala ciptakan kita manusia ni, dan kita alhamdulillah sihat, dapat kita datang ke masjid, ke surau kan. Ada manusia macam Allah ciptakan keadaan tak sihat, uzur je kan. Cadang nak datang masjid tak dapat-dapat, uzur je. Sakit lutut, sakit pinggang, sakit kepala, sakit dada, apa lagi kan. Banyaklah jenis sakit yang Allah Ta'ala cipta. Ada penyakit yang berjangkit, ada penyakit tak berjangkit. Ada penyakit yang berjangkit, ada penyakit tak berjangkit. Sakit jantung berjangkit tak? Sakit jantung berjangkit tak? Dia tak jangkit. Sakit pinggang berjangkit tak? Tak berjangkit kan? Ada penyakit yang berjangkit, ada yang tak berjangkit. Mana pada orang tu saja. Kena penyakit tu orang tu sajalah. Penyakit 3 serangkai. Kencing manis. Kencing manis berjangkit tak? Kencing manis berjangkit tak? Tak berjangkit. Kencing manis itu penyakit yang biasa orang kita ni. Jantung, kencing manis, apa lagi? Darah tinggi. Darah tinggi pun tak berjangkit. Siapa yang darah tinggi tu tuan duduk sebelah takkan berjangkit dia tau. Kita duduklah sebelah dia tak berjangkit tau. Dia kerana dia bukan penyakit yang berjangkit. Dia jenis penyakit orang kaya dia kan. Sakit orang kaya. Orang miskin tak kena, tapi orang kaya kena. Baik. Berseterusnya, tuan-tuan, dan mana alam itu alamat menunjukkan akan keadaan Allah Ta'ala itu yang menjadikan dia. Maka alam itu terbagi pada 2. Pertama a'yan, yang kedua a'rad. Seperti kata setengah ulama, a'yan ialah jirim-jirim lah. Jin, im ataupun jirim ataupun jisim. A'rad pula sifat yang ada pada jirim itu ataupun jisim ataupun a'yan itu. Ulama kadang-kadang menggunakan istilah berbagai-bagai, tapi benda samanya. A'yan asal perkataan ainun. Ainun ni ialah in adalah jirim ataupun jisim.
Separuh ulama dia kata jirim, separuh ulama dia kata jisim, separuh ulama dia katakan sebagai ain. Cuma ainun pula digunakan juga dengan kepada benda lain. Mata juga digunakan sebagai ainun. Okey, ainun mata boleh digunakan untuk mata, ainun boleh digunakan untuk matahari, dan ainun juga boleh digunakan untuk mata gelap. SB. Kau jawab apa? SB, special peran. Okay, dalam bahasa Arab dinamakan sebagai ainun, mata. Mata lah. Kau ni mata-mata gelap. SB lah, suka kan. Menyinak sana, menyinak sini, menyamar sana, menyamar sini. Itu SB lah tugas dia. Kadang-kadang tengah-tengah mengajar ni ada SB tu kan. Dia datang nak tengok apa Ustaz Muhammad ni ngajar. Betul tak betul dia ajar kan. SB lah, special peran. Lepas tu dia buatlah report laporan. Oh, Ustaz Muhammad ni dia ajar ni. Okey. Jadi ainun pun boleh digunakan untuk special peran. Mata-mata gelap. Kata setengah ulama, bermula alam dengan suku-sukunya, sekalian suku-sukunya adalah itu baharu. Yang ni adanya itu didahulu oleh tiada. Kerana alam itu ada kalanya a'yan, in ataupun jirim ataupun jisim. Kalau sini dia kata jirim. Jirim yang ini jirim yang berdiri dengan zatnya jirim. Dan ada kalanya a'rad yang berdiri ia padanya a'yan. A'yan mana a'rad. Yang ini a'rad itu berkenaan kepada a'yan. Tidak boleh diasing dengan sendirinya. Nampak? Jadi a'rad dia duduk pada jirim ataupun a'rad a'yan lah. A'yan ataupun ainun. Dia tak boleh bercerai tanggal. Maka ayat itu barang yang ada baginya berdiri dia dengan zatnya, tiada mengikut ia bagi yang lain, dan mengambil lapang ia akan kadar lulus zatnya. Jadi jirim ataupun ayat ini dia mengambil kadar lapang dia. Kat mana dia duduk, kat situ orang lain tak boleh duduk. Macam meja, contoh meja ni. Jadi meja mengambil kadar lapang dia. Kan benda lain tak boleh duduk ataupun tak boleh mengambil alih tempat meja. Sebab dia meja dia duduk kat situ. Dan ayat ada kalanya bersusun daripada beberapa jauhar. Jauhar ni benda yang halus. Jauhar ada yang boleh menerima bahagi dan ada yang tidak boleh menerima bahagi. Jauhar benda halus. Ada benda halus yang boleh menerima bahagi, ada benda halus tak boleh menerima bahagi. Kalau tak boleh menerima bahagi namanya jauhar far. Satu benda yang halus yang tidak boleh lagi menerima bahagi. Okey? Kalau dia boleh menerima bahagi lagi, kita hanya boleh katakan sebagai jauhar saja, ataupun jauhar ataupun jirim atau jisim. Dan namakan sebagai jisim. Atau tiada bersusun, maka dinamakan sebagai jauhar far. Nampak? Jauhar fan ni ialah satu benda yang sangat halus, yang kita tak boleh menerima bahagi lagi dah. Kecil sangat dah, halus sangat, tak boleh menerima bahagi. Dan iaitu suatu yang tiada menerima bahagi, sesekali seperti nyawa. Macam nyawa tak boleh menerima bahagi. Nyawa kita tak boleh menerima bahagi. Siang kita tak boleh nak potong siang tu. Tak boleh potong pakai pisau lah. Walaupun siang ni ada waktu pagi, siang ada waktu pagi, ada waktu tengah hari, ada waktu petang. Tapi hakikat siang tu kita boleh potong ke dengan parang, pisau, boleh tak? Tak boleh. Malam juga, walaupun ada awal malam, ada tengah malam, ada yang waktu sahur. Okey, faham kan? Tapi alam malam itu tak boleh nak potong. Kita ambil pisau nak potong dia, boleh ke? Tak boleh. Kerana apa? Kerana alam itu termasuk, malam dan siang itu termasuk jauhar far, benda yang tidak boleh menerima bahagi. Okey? Dan arat itu barang yang tidak dapat berdiri dengan zatnya. Habis sampai situlah. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Sampai situ pengajian kita, insya-Allah akan kita sambung semula. Kita masih lagi dalam mood raya ni kan. Macam itulah dia. Alhamdulillah. Puasa 6 dah habis dah tuan-tuan. Dah habis dah? Belum mula lagi? Dah habis dah? Belum start? Ada dah habis?
Okey, ada dah habis, ada belum kan? Saya punya alhamdulillah lah, selesai dah tu. Dah habis dah, personal. Ini apa benda ni? Kajian pelaksanaan bayaran urusan perkahwinan. Okey, sampai situ saya dengar ada kenduri kenara malam ni. Ada 2 tempat biasalah sini memang suka kenduri lah tempat saya ni. Sentiasa bila saya ngajar sini memang biasa ada kenduri. Macam tu. Memang murah rezeki dia tu kalau banyak kenduri. Murah rezeki tu kan. Tapi makan pun nak jaga juga kan. Jangan semua ada semua nak dibelasah. Tapi wallahu alam. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina as-sadiqa wa lam taqabbala rizqan halalan mubarakatan katsira wa siyani fataya alimna wa lana qulubana bin nuri ma'rifataka wa ta'arifin. Allahumma faqina fi din, Allahumma faqina fi din, Allahumma ijma'na hadza jam'al marhuma wa tafarruqna min ba'di tafarruqul ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, sama. Ayo.